Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ya, alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam perkongsian tentang zaman akhir. Semalam dalam kuliah sebelum ini kita telah membincangkan tentang cara berinteraksi dengan kisah-kisah Israiliyat dan maklumat-maklumat daripada sumber-sumber agama lain. Okey, selesailah bahagian itu secara ringkasnya. Kemudian ada pula pertanyaan, mentang-mentanglah kita dah sebut tentang satu movie yang berkaitan survival family, nak tahu lagi lah tentang movie-movie yang ada idea yang berkaitan. Masalahnya saya bukanlah kaki movie, jadi tak banyak tahu. Cuma saya suka untuk mencadangkan satu siri, bukan tengok semua siri, tapi tengok satu je. Siri itu banyak musim dan banyak episod. Siri yang bertajuk Last Ship, The Last Ship, kapal terakhir maksudnya. Tengok musim yang pertama, siri yang pertama. Yang tu pun bagus. Ada idea-idea di dalam dia berkaitan dengan zaman akhir. Baiklah, malam ini persediaan makanan asasi ataupun seakan-akan asasi lah, iaitu makanan yang dapat mengenyangkan dan kita lalu nak makan dia selalu. Itu makanan yang kita maksudkan. Jadi kita nak buat persediaan sedikit sebanyak. Jadi bila kita buat persediaan ini, bukan bermaksud kita lemah tawakal. Ya, yang paling utama tentulah kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dari segi hakikatnya hanya dia sajalah yang ada kuasa semua kerja dia. Tetapi sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita ni kena gigih dari segi berusaha dan berikhtiar. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tak akan ditanya tentang apa yang dia lakukan, kerja-kerja dia tak akan dipersoal. Tidak ada sebarang balasan untuk dia. Itu kerja-kerja wilayah hakikat. Tapi yang akan dipersoal, yang kita kena bersibuk-sibuk, ialah pekerjaan wilayah syariat. Di situlah terletaknya usaha dan ikhtiar kita. Jadi wilayah pekerjaan Allah kita imani, yakini, pegang. Selesai. Yang wilayah kerja kita ni, yang kita akan dipersoal, akan diminta pertanggungjawapan dan akan dibalas, wilayah syariat ni, kita kena usaha dan ikhtiar. Jadi mengapa kita nak kena buat persediaan? Kenapa nak disediakan? Yang pertama, sebagai latihan. Sebab kita tak tahu bilakah akan berlakunya keadaan yang huru-hara dan sebagainya. Mungkin lagi 50 tahun, mungkin lagi 20 tahun, entah bilalah. Yang kedua, sekiranya berlaku sebagaimana dalam gambaran-gambaran yang kita bagi sebelum inilah, ya, berlaku blackout, sebagaimana blackout yang kita maksudkan, kita tak boleh keluar dari rumah, mungkin kerana ada sekatan, ada halangan, ada undang-undang, ataupun kerana bahaya. Kedai-kedai pun tutup, duit kertas pun tak laku, makanan di rumah pun habis, kenderaan-kenderaan tak boleh bergerak, macam-macam lah. Jadi sekiranya lah pada waktu itu kebetulan kita ada di rumah, mungkinlah nasib kita sedikit baik berbanding kita berada di luar. Sebab itu kita buat sedikit persediaan. Sekiranya berlaku sesuatu yang seperti itu dan kita berada jauh, yang itu hanya pada Allah lah, kan? Cerita dia ni sebagai persediaan. Apakah contoh-contohnya? Contoh-contoh persediaan berkaitan makanan asasi ataupun yang seakan-akan asasi lah.
Yang pertama tentulah air. Ini sumber kehidupan. Ini yang lebih utama. Kalau ada makanan, tak ada air pun jenuh. Air yang utama. Jadi persediaannya kita bolehlah simpan dalam bekas-bekas. Simpanlah sedikit sebanyak. Jangan melampau dalam membuat persediaan. Seolah-olah tak bertawakal pula kepada Allah. Lemah tawakal pula. Tapi buat persediaan itu bagus. Dapat pahala. Simpanlah dalam bekas-bekas air-air yang suci terutamanya untuk kita beribadah. Gunakan untuk penyucian kan, untuk taharah. Guna untuk makan minum. Bagi yang mampu, buatlah tangki yang kedua. Biasanya kita ni ada satu tangki saja. Ada rumah yang tak ada tangki pun. Jika mampu, buatlah satu lagi, sama ada di dalam ataupun di luar rumah. Yang lain, sangat bagus jika kita dapat gali perigi atau telaga. Dan kita niatkan juga, kita buat telaga itu untuk orang lain sama. InsyaAllah berkat. Untuk satu-satu tempat tu, tak semestinya setiap rumah kena ada telaga. Cukup ada beberapa telaga, berlaku apa-apa, bolehlah saling tumpang-menumpang. Dan sumber air lagi, pokok kelapa. Yang ni pun bagus. Pokok kelapa ni, untungnya dari segi makanan. Dia juga sumber makanan. Dia juga sumber air. Kalau terdesak, terkejut, tergempak kata orang, adalah air sikit. Dan air dia itu pun boleh guna untuk ubat-ubatan, untuk rawatan. Dia kena racun, masalah sihir dan lain-lain. Dan tempurung dia pun, sabut dia pun, minyak dia pun sebagai sumber bahan api. Mana rumah yang ada halaman lebih sikit tu, bolehlah. Macam kami duduk di taman ni, tak adalah apa yang boleh nak ditanam sangat. Bolehlah pokok serai, pokok betik, pokok pandan, pokok kari, kecil-kecil tu. Itu pun tanah sikit, bubuh dalam pasu. Ada rumah taman yang dia tak ada halaman pun, tak ada tanah pun. Nak bubuh pasu pun sikit. Di siapa yang ada tanah lebih, di kampung ke, di bandar ke, tanamlah lebih. Pokok-pokok yang berpatutan. Pokok kelapa terutamanya. Tak dapat yang tinggi, yang rendah-rendah. Niatkan untuk orang lain sama. Kalau waktu susah, insya-Allah berkat. Itu dari segi sumber air. Simpan dalam bekas-bekas. Buat tangki kedua, ketiga dan sebagainya. Buat perigi. Tanam pokok kelapa dan idea-idea yang lain lah. Sekiranya tuan-tuan ada, boleh share lah dalam komen. Itu air. Dari segi makanannya, kita nak utamakan makanan ruji atau makanan asasi, atau sekurang-kurangnya makanan yang hampir-hampir asasi. Maksud dia, makanan yang mengenyangkan. Yang mengenyangkan dan boleh dimakan selalu. Kalau kita makan benda tu boleh kenyang, tapi tak lalu nak makan selalu, tak boleh juga. Contoh dia, pucuk-pucuk ubi. Sekali makan boleh lah. Kan, makanan semua dah tak ada pucuk ubi saja. Kita rebus pucuk ubi, kita pun makan sepinggan, kenyang. Sehari tengah hari, makan pucuk ubi sepinggan lagi. Malam, pucuk ubi sepinggan lagi. Lalu kita nak makan. Hari ni, esok, lusa takkan pucuk ubi. Yang tu tak termasuk lah. Ini makanan yang mengenyangkan dan kita boleh makan selalu. Itu dia. Jadi makanan ruji utamalah di dunia ini, antaranya jagung. Ini makanan ruji paling banyak orang makan di dunia. Beras, gandum, ubi-ubi, ubi keledek, ubi kentang, ubi kayu, soya, keladi, pisang. Pisang pun ada jadi makanan ruji rupanya. Dan ada makanan-makanan lain lagi. Jadi orang yang ada tanah bolehlah tanam banyak-banyak kan. Kita nak tanam macam mana? Tak ada tempat. Tambah kalau beras, orang yang duduk tepi bendang lah. Situlah boleh tanam. Takkan nak tanam kat rumah kita kan. Tanah pun tak ada.
Jadi yang sesuai untuk kita di sini mungkinlah bagi orang yang ada tanah sikit, dia tanamlah. Biasakan menanam ubi-ubi. Zaman Jepun dulu pun yang itulah makanan. Ubi kayu terutamanya. Ada kemampuan nak tanam ubi-ubi lain, tanamlah. Yang mampu lagi kita tanam pisang. Pokok pisang kalau tanah luas. Duduk taman ni payahlah nak tanam pisang kan. Jagung. Pokok keladi. Sebab keladi ni dia termasuk makanan ruji rupanya. Jagung, ubi-ubi, keladi, pisang. Mana tahu tak dapat beras 3 bulan, 4 bulan. Kita nak makan apa? Itu makanan-makanan yang mengenyangkan dan boleh dimakan selalu. Kalau pokok kecil-kecil ni, macam pokok serai, pokok pandan, pokok kari dan sebagainya, itu tidak mencapai maksud yang kita maksudkan. Apabila terjadi situasi yang macam itu, kita tak dapat dah nak cari mi, nak cari kuih tiaw, nak cari bihun. Boleh kata tak dapat, susahlah nak dapat kan. Orang yang duduk tepi sungai, tepi laut, ada harapan cerah sikit. Boleh dapat makan hasil-hasil sungai, hasil-hasil laut. Kita duduk taman kalau tengah bandar nak cari mana, takkan nak pancing dalam longkang tu, nyamuk Aedes ada lah situ kan. Okay, air sudah, makanan sudah. Yang ketiga, 2 beradik kembar. Kembar tak seiras. Yang pertama namanya garam, yang kedua namanya gula. Yang ini kita kena belilah kot. Kena spare. Beli lebih sikit. Ana tak pandai nak buat gula garam dah rasanya. Memang kebanyakan orang pun tak erti nak proses macam mana nak dapat gula dan garam ni. Kok orang tepi laut dia pandai nak proses sendiri daripada air laut tu, wallahu alam. Yang ni kita nak tanam pun tak boleh. Dia kena belilah. Makanan kita ni yang kita duk rasa sedap ni umumnya sebab garam lah, dengan izin Allah. Kalau tak ada garam, apalah rasanya. Kita bayangkanlah kalau kari tak ada garam, sup tak ada garam, laksa tak ada garam. Macam mana rasa dia tu? Yang kedua, selepas garam, gula. Gula tak sepenting garam, tapi dia penting juga. Sebab tu kita tengok dalam filem 3 Abdul tu, P. Ramlee dia bagi hadiah gula dan garam. Tak ternilai, harta-harta lain seakan-akan tak ternilai kalau tak ada gula dan garam ni. Mahal lagi gula dan garam ni. Yang pertama air, yang kedua makanan, yang ketiga 2 beradik kembar, garam dan gula, dan yang keempat yang berkait dengan makanan juga walaupun dia bukan makanan, iaitu bahan api. Bahan api ni penting. Laratkah kita nak makan mentah saja, nak popok mentah setiap hari, tak lalu kita. Jadi bahan api yang penting ialah mancis api atau pemetik api ataupun rod yang orang bawa berkemah tu, yang gesil keluar tu kan. Dah tak pandai nak guna batu, nak guna kayu, nak guna kapas, nak gesil-gesil, tak ada pengetahuan itu. Dan orang lain pun rata-rata tak tahu. Jadi mau tak mau benda tu kita kena sediakan. Kena belilah. Gas, tong gas besar, tong gas kecil, belilah lebih sikit, lebih 1 ke. Dapur gas yang kecil, yang ni boleh dibawa ke mana-mana. Arang, kayu api. Kayu api buatlah persediaan untuk 3 bulan ke 4 bulan ke. Jangan lebih, untuk 10 tahun kayu api melampau lah tu. Nak letak mana tawakal kan. Minyak gas, minyak masak. Ini yang berkait bahan api. Itulah dia antara persediaan-persediaan yang berkait dengan makanan asasi. Sekiranya berlaku sesuatu dan kebetulan kita berada di rumah, mungkinlah nasib kita sedikit baik. Jadi usaha dan ikhtiarlah. Jadi kita rumuskan di sini, sekiranya kita ada kemampuan, kita buatlah persediaan. Sedikit sebanyak. Yang kedua, persediaan kita janganlah melampau-lampau, biar seimbang. Seimbang ni bahasa dalam, bukan maksud sama berat. Seimbang antara usaha dan ikhtiar kita dengan tawakal. Buat persediaan, jangan tak buat langsung.
Dan kalau dah buat tu, jangan melampau pula buat ni. Yang ketiga, saya bercerita ini pun dalam keadaan kami sendiri pun banyak tak dapat nak sediakan. Apa yang kita cakap ni, kita sendiri nak sediakan pun banyak juga yang tak mampu pun. Inilah sebab kekangan dari segi ilmu pengetahuan, kekangan dari segi kemampuan, dari segi keuangan, dari segi kemudahan, dari segi kawasan dan sebagainya. Tapi kita share kerana kita ada fikir umat, supaya orang lain boleh dapat dan buat persediaan. Persediaan-persediaan yang lain, insya-Allah dari semasa ke semasa kita masuk dalam kuliah kita lah. Tapi kuliah yang keberapa kita pun tak berani janji. Sebab perkongsian siri zaman akhir ini, kita buat mengikut keluangan waktu kita. Kita tak tetap bila nak buat apa isi kandungan dia. Kita buat nota-nota sikit, ada lapang terus buat. Gitu cara. Jadi semoga kita semua mendapat perlindungan Allah, kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Disihatkan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Sekian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.